Hai guys, selamat kembali ke Kubi Go. Anda bersama saya Ikram. Tahun baru, tahun 2022. Ingin saya memulakan video pertama Kubi Go tahun ini dengan ucapan selamat tahun baru untuk semua guys. Semoga tahun ini adalah sebuah tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ini. Macam mana anda menyambut tahun baru? Adakah bersama keluarga, rakan ataupun sendiri? Dan untuk menyambut semangat tahun baru 2022, ingin saya kongsikan video pertama Kubi Go tahun ini dengan melihat antara tradisi pelik cara orang menyambut tahun baru dari seluruh dunia. Bayangkan ada yang menyambut tahun baru dengan tinggal di tapak perkuburan. Ada juga yang menyambut tahun baru dengan memakai seluar dalam berwarna merah. Kononnya warna merah akan mendatangkan tuah dan kejayaan. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Ini adalah 5 tradisi pelik cara orang menyambut tahun baru dari seluruh dunia. 5. Semuanya bulat, Filipina. Mahu ataupun tidak, ada orang yang terpaksa memulakan tahun baru berbadan bulat. Lebih bulat daripada tahun sebelum ini. Macam saya, badan saya makin lama makin gemuk. Tetapi berbeza dengan orang di Filipina. Bukan diorang mahu gemuk, tetapi mereka suka dikelilingi dengan benda-benda yang bulat. Bukan badan yang bulat, tetapi benda yang bulat. Kenapa? Sebab mereka percaya benda yang bulat akan membawa tuah dan kekayaan untuk semua ahli keluarga. Mereka akan menghias rumah dengan meja bulat, perhiasan dinding yang bulat, menyediakan makanan berbentuk bulat seperti anggur, apel dan buah oren. Dan mereka akan memakai baju bercorak bulat seperti polkadot. Tradisi ini datang dari budaya zaman silam mereka. Mereka percaya yang benda berbentuk bulat menyerupai duit shilling emas ataupun perak. Dengan itu, memakai corak bulat, dikelilingi dengan benda yang bulat dan makan buah-buahan berbentuk bulat adalah satu benda yang baik untuk menyambut tahun baru. Bukan itu sahaja, mereka juga akan membuat bunyi bising di sekeliling kawasan rumah. Mereka percaya bunyi-bunyi ini akan menghalau semangat-semangat jahat yang berada di sekeliling rumah. Semangat-semangat ini selalunya akan membawa nasib yang malang. Itulah tradisi sambutan tahun baru di Filipina. 4. Bercakap dengan binatang, Romania. Okey, kalau ada goers yang nampak jiran diorang bercakap dengan binatang, jangan terus anggap diorang tu gila. Tanya dulu diorang dari mana. Kalau diorang dari Romania, mungkin masuk akal. Kenapa? Sebab di kalangan peladang di Romania, mereka percaya untuk mendapat tuah pada tahun yang baru adalah untuk berkomunikasi dengan binatang ternakan mereka. Mereka percaya ini akan menambahkan lagi hasil ternakan dan membawa lebih banyak keuntungan. Apa yang mereka bualkan? Para penternak cuba untuk memahami apa yang ternakan mereka mahu. Bercerita tentang kehidupan ataupun memohon maaf kalau mereka ada membuat kesilapan. Kepercayaan ini datang dari kisah legenda dan mistik di dalam budaya masyarakat Romania sendiri, di mana banyak kisah menceritakan tentang binatang yang mempunyai kuasa luar biasa untuk membawa tuah dan kekayaan. Itulah cara sambutan tahun baru di kalangan peladang di Romania. 3. Seluar dalam merah, Itali. Kalau di Itali, tuah mereka untuk tahun tu akan ditentukan oleh warna seluar dalam mereka. Dengan itu mereka akan memakai seluar dalam berwarna merah. Kononnya merah akan membawa tuah dan kejayaan. Tradisi ini datang dari kepercayaan zaman silam di kalangan kaum lelaki di Itali, Spanyol dan China dahulu. Kononnya pada malam tahun baru, ahli sihir akan berlegar-legar mencari lelaki yang sedang tidur dan mengambil kesuburan mereka. Dengan memakai seluar dalam berwarna merah, kononnya warna merah ini akan menghalang ahli sihir dari menyihir. Hari ini ada setengah orang yang masih percaya memakai seluar dalam berwarna merah akan memastikan seseorang itu subur. Selain itu, ia juga dipercayai membawa tuah dan kejayaan pada tahun baru. Ada setengah yang percaya lagi seluar dalam merah ini mestilah baru dibeli ataupun diberikan oleh orang. Di Itali, mesti setiap hujung tahun seluar dalam berwarna merah laku dijual. Itulah tradisi menyambut tahun baru di Itali. 2. Bertinju, Peru. Okey, tradisi yang akan saya kongsikan ini sekali pandang nampak macam tidak berperi kemanusiaan sebab nampak ganas.
Kalau kita memahami maksud di sebalik acara ini, kita akan faham kenapa mereka anjurkan acara seperti ini. Acara apa? Sebuah acara yang dikenali sebagai takanakui. Kalau ada penduduk yang tinggal di Cumbi Vilkas di Peru yang tidak berpuas hati dengan orang lain, mereka boleh menunggu sehingga 25 Disember untuk melepaskan kemarahan. Macam mana? Dengan bertinju di sebuah acara yang dikenali sebagai takanakui. Ini adalah satu tradisi yang diadakan setiap akhir tahun. Ketika acara ini diadakan, mereka akan memakai pakaian dan topeng berwarna-warni. Mereka akan menari dan bersorak sementara menunggu acara utama, iaitu acara tinju di antara penduduk-penduduk di sana. Mereka yang mengambil bahagian ini mempunyai masalah sesama sendiri sepanjang tahun. Walaupun nampak ganas, tetapi ini sebenarnya ialah sebuah hari keamanan. Disebabkan tiada pihak berkuasa seperti pihak polis untuk menjaga keamanan di sana, mereka menganjurkan takanakui untuk menyelesaikan konflik dan menjaga keamanan. Semua golongan boleh mengambil bahagian, tidak kira lelaki, golongan tua, golongan kanak-kanak dan wanita. Semua dibenarkan untuk bertinju semasa acara takanakui berlangsung. Selepas bertinju, mereka akan bersalaman dan berpeluk, menandakan tiada lagi kebencian, tiada lagi iri hati di antara mereka sebelum memulakan tahun yang baru. 1. Tidur di kuburan, Chile. Kita meraihkan tahun baru dengan bermacam-macam cara. Ada yang bersama keluarga, ada yang bersama rakan, ada yang sendiri. Macam saya meraihkan tahun baru sendiri, tidur di rumah. Tapi tidur tu tidaklah pelik. Apa yang pelik? Kalau seseorang tu meraihkan tahun baru, tidur di kuburan. Ya, itulah sesetengah penduduk Chile buat. Sesetengah dari mereka percaya yang keluarga sudah meninggal dunia sedang menunggu di tapak perkuburan setiap tahun baru. Menunggu untuk mereka datang dan meraihkan bersama-sama. Bagi mereka, inilah masa untuk mengubat rindu dan menemankan orang tersayang yang sudah meninggal. Di sana, mereka akan membersihkan kuburan, membawa makanan ataupun minuman, dan mereka akan berbual di tapak perkuburan si mati. Ini cara mereka untuk menunjukkan kasih sayang mereka belum lagi luntur. Ini bukanlah tradisi yang berlangsung sejam dua, tetapi mereka akan tidur di sana sehingga waktu pagi. Bagi kita, tradisi mereka ni nampak pelik. Apa tidaknya kita lalu di kuburan pun kita rasa takut. Apalagi kalau kena bermalam di kuburan. Tapi tidak bagi penduduk di Chile. Ini adalah sebuah tradisi untuk meraihkan tahun baru, menunjukkan rasa sayang kepada orang yang telah meninggal dunia. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita hari ini, episod pertama tahun 2022. Sebelum saya mengakhiri video pada hari ini, saya ada satu soalan untuk semua goers. Tahun baru hari itu, macam mana goers semua raikan? Macam saya sudah cakap tadi, saya di rumah tidur. Tapi macam mana pula dengan goers semua? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Sekali lagi, selamat tahun baru 2022 untuk semua goers. Semoga tahun 2022 ini kita akan lebih diberkati, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan dan akan lebih bahagia. Itu sahaja daripada saya. Jangan lupa subscribe kalau anda belum subscribe. Follow kami di Facebook, di Instagram dan juga Twitter. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.